Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua orang sihat dan kita akan sambung balik. Kali ni memang kamu tak nampak lah muka cikgu. Cikgu dah tunjuk beberapa kali dah. Cikgu muncul. Tapi kali ni kita akan terus pada soalan-soalan. Hari tu cikgu berhenti dekat kamu sampai contoh yang ke-3 saja. Okey, contoh 2 dan contoh 3 yang bawah ni. Okey. Alhamdulillah ada kawan-kawan kamu yang dah buat dan ada lagi yang masih belum menghantar dekat cikgu. So, untuk yang kali ni kita akan sambung soalan contoh yang keempat. Okey, contoh keempat lah. Okey, kita nampak tak? Contoh keempat. Contoh 4. Okey, contoh 4 ni diberi, cikgu baca soalan ya. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N dan B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, macam mana nak buat soalan direct ni? Okey, soalan ni simple saja sebenarnya. Sebab dia suruh kamu ungkapkan. Bila dia suruh kamu ungkapkan, kamu hanya tulis apa hubungan di antara kedua-dua tersebut. Tak perlu pun buat yang pelik-pelik kan. Cuma penyelesaian tu kenalah ada. Okey, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni soalan ni? Okey, dia dah bagikan. Okey, aku tulis nampak tak? Diberi 0.8. Lepas tu N 0.125. So, yang pertama sekali kamu perlu tulis M sama dengan 0.8 dan juga N sama dengan 0.125. Okey, itu yang perlu kamu tulis yang awal. Okey yang perlu kamu tulis benda tu dulu. Okey, N sama dengan M sama 0.8, N sama dengan 0.125. Lepas tu kamu nak buat apa? Tulis hubungan dia dulu. Okey, soalan A, kita buat soalan A dulu ya. Soalan A, dia nak tulis hubungan dalam bentuk persamaan. Kamu tulis dulu hubungan ni dalam bentuk ubahan, iaitu apa kaitan M dengan N. So, kamu tulis dulu. Apa-apa kamu tulis. M kaitan langsung dengan N. Macam tu je dulu. Lepas tu baru kita cari K. Kita cari K berapa? K ni apa dia pula dah cikgu? K ni apabila K ni yang pertama kan. Yang kedua kamu kena tulis macam ni. Ni langkah pertama. M sama dengan KN. Okay, bila kamu nak tukar simbol ni, P sama dengan, kamu perlu tukar ni, nampak tak macam ni? Macam ni bentuk ni. Tukar P jadi sama dengan K. Baru betul. Okey, simbol ni tukar P jadi sama dengan K. Bila kamu dah tukar macam ni, tu yang jadi M sama dengan KN. Macam tu. So, K dia apa? K dia yang kita nak cari. K ni kita nak cari. Okey, cikgu padam Kamu letak 0.8 dekat M sebab M sama 0.8 sama dengan K. Yang K kita nak cari. N dia berapa? 0.125. Kena buh dalam kurungan sebab dia ada K, kita tak mau kacau. Dia buh dalam kurungan. Jadi dapat macam ni. So, jadilah bolehlah kita cari K kan. Okey, kita buat macam cikgu simpulkan terus. K sama dengan, yang ni bahagi kawan ni. Jadi 0.8 bahagi dengan 0.125.
Nampak? Okey, lepas tu kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? 6.4. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 6.4. So, hubungan dia macam mana? Hubungan dia 6.4 ni masuk balik dalam K ni. Masuk balik. So, M sama dengan 6.4 N. Itulah hubungan dia. Inilah jawapannya. Okey, cikgu harap kamu faham yang bahagian A ya. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk pula bahagian B. Okey, sekejap ya. Cikgu padam sekejap. Okey, bahagian B, soalan B pula. B ada teratas ni. Okey, B pula apa yang perlu kamu buat? B ialah M. Okey, cikgu baca soalan. Okey. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, itu soalan dia. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. So, macam mana nak tulis dia? M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Macam tu. Nampak tak? Punca kuasa 3N. Nampak dia pun tulis yang sama juga. Okey, daripada sini. Okey, mula-mula kena terbitkan dalam bentuk ni dulu. Bentuk apa? Bentuk ni lah. Yang tidak berubah secara langsung. Bentuk ubahan dulu. Bentuk ni dulu. Yang kena ada A macam ni. Yang kena ada simbol macam ni. Kamu kena buat dalam bentuk ni dulu. Lepas tu, bila kamu dah ada bentuk ni, kamu tukarkan dia ke dalam bentuk M sama dengan K tambah yang ni kan. Kita nak buang yang ni, kita bubuh sama dengan K. Yang ni sama. Punca kuasa 3N. Nampak tak? Yang ni dengan yang ni. Okey, tadi kita dah tahu dah kan. Kita dah bagi dah M sama dengan M, dia dah bagi soalan di atas tu M sama dengan 0.8. N pula dia bagi sama dengan 0.125. Betul? Okey, dia dah bagi kan. So, kau masukkan je lah dalam persamaan ni. M dia berapa? M dia tadi, kita tulis sekali. M sama dengan K punca kuasa 3N. So, kamu masukkan 0.8 sama dengan K. Okey, letak punca kuasa 3N ni apa? 0.125. Macam gitu. Bila kamu dah masukkan nilai ni, kamu okey, K pula. Buat K macam ni kan? K yang ni 0.8 bahagi dengan punca kuasa 3. Okey, 0.125. Okey. So, kamu akan dapat jawapan dia 1.6. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.6. So, bila kamu dah dapat dah macam ni, so, bentuk dia macam mana? Yang ni ya. Okey, kita gantikan balik nilai 1.6 ni di tempat ni. M dengan N tu biarkan. M sama dengan 1.6 punca kuasa 3N. Itu saja. Ini jawapannya. Okey tak? Simple tak? Contoh 4 ni. Cikgu harap kamu boleh adapt dululah. Contoh 4. Ni, contoh 4 je dulu cikgu tunjuk. Bagi kamu faham dulu. Okey? Okey, setakat ni dulu video cikgu. Terima kasih. Dan kalau boleh, kamu try buat dan snap gambar untuk cikgu. Nanti cikgu akan tambah lagi. Sebenarnya cikgu nak habiskan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 contoh lagi sebelum cikgu suruh kamu buat soalan ni kan. Tapi tak apa, masa terlalu mencemburui kita. Ada banyak lagi. InsyaAllah esok cikgu akan kongsi lagi beberapa soal contoh-contoh lain supaya kamu lebih faham. Kita kat tu dulu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.